Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dan pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat kita bersua kembali dalam tazkirah mingguan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kharaja yawman ila masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajada Mu'az bin Jabal qa'idan inda qabri Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Faqala Umar Al-Khattab ma yabkika? Qala Mu'az yubkini syai'un sami'atuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna yasirur riya asyirqa wa in man 'ada lillahi waliyan faqad faradallahu bi muharabah. Inna Allah yuhibbul abrar wal atqiya wal akhfiya alladhi idza ghabun lam yahtakidu wa in hadaru wa in qudira wa in hadaru lam yad'u wa lam yu'raf qulubuhum masabihul huda yakhruju min kulli ghabra muslimah atau kama qala riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ini hadis hasan tetapi asnad dia sahih. Kata Ammar bin Al-Khattab, satu hari Sayyidina Umar kata dia keluar daripada rumah dia untuk dia nak pergi ataupun nak datang ke masjid Nabi untuk nak solat. Ketika mana dia sampai itu, fawajada Mu'az bin Jabal. Ketika mana dia sampai, dia mendapati Mu'az bin Jabal, sahabat Rasulullah ni sedang menangis. Menangis. Para sahabat Nabi ni tuan-tuan, selepas Nabi meninggal dunia ni, dia sentiasa zuhud diri dia ni, sentiasa berada di masjid, sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang diperkatakan oleh Rasulullah ni, dia terbayar dalam kepala dia. Dia mari ingat. Kalau kita boleh sapa fikat ni tuan-tuan. Sebab tu kita pentingnya ngaji hadis. Apabila kita ngaji hadis, kita dengar. Walaupun secara keseluruhan pun kita ambil intipati dia. Kita ambil Nabi kata. Itu kita biar kita jadi duk fikat tu. Jadi Mu'az bin Jabal ni dia duduk di masjid dan didapati oleh Sayyidina Umar, Mu'az bin Jabal ni sedang menangis di sisi kubur Rasulullah. Wa huwa yabki, menangis. Maka kata Sayyidina Umar, ma yabkika? Apa yang menyebabkan engkau wahai Mu'az kau menangis? Apa sebab? Menangis ni sebab apa wahai Mu'az bin Jabal? Qala Mu'az, maka kata Mu'az, yubkini syai'un, yang mengakibatkan aku menangis ni wahai Sayyidina Umar, sami'atu, aku teringat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah berkata, dan benda ni terbayang dalam fikiran aku, maka aku pun menangis. Takutnya aku kepada apa yang Nabi telah beritahu kepada aku. Apa sabda Nabi Muhammad? Dia kata inna yasirur riya asyirku. Maknanya Nabi kata riya ini adalah merupakan perkara yang dianggap paling ringan sekali.
Riak-riak ni antara perkara dari syirik ni, antara benda yang paling gengnya sekali dari syirik adalah riak. Riak ini tuan-tuan diambil daripada perkataan ra'a. Riak. Ra'a ni makna perlihat, tonton. Lihat dan tonton. Itu makna riak. Dalam bahasa Melayu ni riak, R-I-A-K, riak. Tapi diambil daripada perkataan ra'a. Makna lihat. Segala amalan yang kita buat, tak kira apa dia saja amalan yang kita buat atas dunia ni, kita nak pertontonkan kepada orang. Atau kita nak memperlihatkan kepada orang. Maka kalau itulah yang berlaku, maka itu dikatakan riak. Berat ni tuan-tuan. Sedangkan dia masuk di dalam, walaupun dia paling kecil dalam bab syirik, tapi dia tetap syirik. Apabila syirik, dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah. Ke mana-mana. Walaupun kecil sekali. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sesuatu perkara kerana dia. Apabila kita buat sesuatu benda ni bukan kerana dia, kerana orang, maka itu dianggap syirik walaupun kecil. Banyak tuan-tuan. Ada kedok lah kita dalam masa kita duduk hidup ni kita buat benda. Ada. Dalam kehidupan kita ni banyak. Riak ni dia boleh berlaku dalam banyak perkara tuan-tuan. Dari sudut perbuatan kita. Dari sudut agama kita boleh berlaku juga. Dari sudut pakaian dia boleh berlaku juga. Kita pakai kotak email, dia pakai baju jubah. Dia pakai semata-mata baju jubah dengan semuta tu adalah semata-mata kerana dia pakai kerana nak mengambil sunnah Rasulullah kah? Ataupun dia nak tunjuk ke orang bahawa dia ni tu email dan dia ni halim. Kalau itulah niat untuk dipertontonkan oleh orang, maka itu dianggap sebagai riak. Sebab tu hati kita ni kena jaga. Dari sudut pakaian, itu pakaian. Dari sudut agama lagi tu juga. Kita nak tunjuk kita ni hebat. Saya ceramah ni, saya nak tunjuk saya ni hebat daripada orang lain. Bergegar-gegar saya ceramah. Tujuan matlamat saya ceramah ni supaya orang lihat saya ni hebat. Dan orang supaya orang kecek bahawa Ustaz Fakhrul ni hebat masa dia mengajar. Kalau ada niat saya pada masa tu, maka saya ini dalam bukan setakat saya tak boleh pahala. Bukan saya melibatkan dengan dosa, bukan setakat dosa. Tetapi bahkan melibatkan dosa yang tidak diampunkan. Begitu juga amalan. Amalan apatah lagi. Kita semaya di rumah, semaya sunat, semaya di rumah cepat. Guduk. Mari masjid, nak tunjuk ke orang lain, semaya lambat. Tok Imam sujud, bangun lama dah. Sujud akhir. Ada lagi di kalangan kita yang sujud lama. Tok Imam dekat anak salah dah baru bangun baru sujud. Kita niat kita sujud tu, kita takut kita berubah, takut jadi kita tunjuk kita ni jauh, ni kita ni alim. Hadis. Sedangkan dalam hadis kita baca dah dulu. Apabila farqa'u Tok Imam kata fayaqulu Tok Imam buat rakaat maka kita farqa'u. Mana rakaat? Apabila Tok Imam kata Allahu Akbar, kita panggil. Apabila Tok Imam kata salam, kita kena salam. Kita tak boleh nama. Terus tunjuk kita ni hebat lah. Tapi kalau kita semaya sore di rumah, tak sujud lama gitu. Betul tak? Tapi kalau tempat orang, tempat ramai kita nak tunjuk. Kalau itulah ada. Kalau tak ada, Alhamdulillah lah. Tapi biasanya, Iblis dia mari lah. Kalau itu ada tuan-tuan, itu dinamakan sebagai riak. Sebab riak ni untuk dipertonton, untuk diperlihatkan oleh orang apa yang kita buat. Kau ini tak sih. Takut tuan-tuan. Dia tengok satu benda dia tengok, dia kata Sayyidina Umar, apa yang paling aku takut ya Sayyidina Umar, aku takut dalam kehidupan aku ni akan berlaku riak. Banyak tuan-tuan riak. Satu dia beritahu. Jadi kita buat satu-satu benda ni semata-mata kerana Allah. Tidak ada yang lain melainkan kerana Allah.
Kalau kita buat ada zaman muda dulu, ya kita bertobat lah. Lebih panjang umur kita lagi. Ya selepas daripada ini kita buat apa-apa pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa imman 'ada lillahi waliyan. Dan aku juga teringat dia kata, mana-mana sesiapa yang menentang atau melawan mana-mana wali Allah. Kita lawan pokok tawali. Orang-orang alim ulama. Alim ulama ni dia ada syarat-syarat dia tuan-tuan. Kita nak kata, kalau ada alim ni alim atau alim ni alim, kita nak kata main-main. Faqad barazallahu bimuharabah. Maka sesungguhnya Allah mengistihadah perang dengan dia. Mana-mana di kalangan kita yang buat balah. Dia kutip balah dengan pokok orang alim ulama ni. Seolah-olah katanya Rasulullah samalah membuat perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang takut ke wali-wali Allah ni. Yang mana tuan-tuan? Inna Allah yuhibbul abrar. Antara Allah ni amat suka kepada 3 golongan. Ini dia kata orang ulama. Ini kata ulama. Allah suka pada 3. Sifat ulama ni inna Allah yuhibbul al-abrar wal apa ni? Atqiya wal akhfiya. 3 sifat. Kalau ada 3 sifat ni jangan buat main-main. Itu ulama. Pertama sekali al-abrar, orang yang suka buat baik. Tidak kira di mana saja dia berada, dia suka buat baik. Sama ada buat baik pada makhluk Allah yang bernama manusia, ataupun dia buat baik dengan mana-mana makhluk Allah selain pada manusia. Dia suka buat baik. Jumpa orang dia buat baik, tengok orang susah dia tolong, tengok orang tu dia buat baik, tuan dia buat baik dengan muka dengan orang. Tidak pernah kutip balah dengan orang. Dia selalu mencari kawan yang ramai untuk dia buat baik. Dia cari orang, bukan dia mencari musuh untuk dia tidak ada kesempatan untuk dia buat baik. Maka orang yang baik ini antara manusia yang disukai oleh Allah. Dan ia juga di antara salah satu ciri daripada ulama. Kalau tak ada sifat baik tuan-tuan, tak ada ayat ulama. Tak ada sifat baik. Tak cara orang itu buat gotuban itu tak cara tuan. Orang mulut manis, orang mulut baik. Orang buat dengan jiran, perkara-perkara molek. Tidak buat utuh ke jiran. Tuan-tuan. Saya nak beri contoh tuan-tuan. Kata Nabi, daripada riwayat Abi Hurairah, riwayat Imam Bukhari. Kata Abu Hurairah, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail. Ada seorang tina ni, seorang perempuan, orang tina ni orang. Ada seorang perempuan, dia ni seorang yang amat rajin taqumul lail. Dia bangun waktu malam, bertahajud, beristiqamah, tahajud. Dan dia selalu buat qiyamul lail. Wa tasumun nahar, dan dia juga suka puasa malam, puasa siang. Puasa hari Senin, puasa hari Khamis, setiap hari kita sekadar. Wa taf'al, dia suka buat baik kau kan. Suka buat baik. Suka buat benda-benda yang baik. Wa tasaddaq, dia suka bersedekah. Tapi waktu uzil jairaniha. Tapi perangai dia, walaupun dia baik, tapi dia suka menyakiti hati jiran. Suka menyakiti hati jiran. Kita suka menyakiti hati al-mu'min kita. Bilisaniha, dengan lidahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Kalau gitu dia tidak ada sikit pun kebaikan bagi dia. Ingat. Kita berhati domir itu fulanah kepada fulan. Mana-mana orang jatuh yang suka bangun malam, bertahajud, pakai subai atas kepala, suka puasa siang hari, suka memulai buat baik, suka bersedekah, tiba-tiba suka kata orang tu, kata orang ni, kecil belawak. Suka kata orang bilisan dia dengan mulut dia. Berapa lama di kalangan masyarakat, terutama orang-orang yang main politik. Maka Rasulullah khaira fiha. Kalau gitu Nabi kata tidak ada sikit pun kebaikan pada diri dia. Tak ada. Walaupun pada pandangan manusia, dia hebat, dia baik, dia suka buat kebaikan. Tapi bagi Allah, la khaira fiha, wahya min ahli nar. Bahkan dia itu daripada ahli neraka. Bukan setakat dia itu tidak baik. Tapi Nabi kata dia layak untuk mendapat ahli neraka.
Qalu kata sahabat, wa fulanah tusalli maktubah. Seorang tino ni dia suka semaya, semaya wajib, dia tak semaya sunat. Dia semaya wajib. Wa tasaddaq, dia sedekah bi aswar. Bi aswari ni maknanya dengan sebuku keju ya. Sebuku keju, sikit nah sebuku keju ni dia tuan. Pesan ni yang dia sedekah. Keju. Dia sedekah. Sikit ayatnya. Wala tu'jil ahadun, tapi dalam hidup dia tak pernah dia menyakiti seseorang. Tak pernah dalam hidup dia menyakiti orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia min ahli jannah. Orang ni pasti akan masuk surga. Ini tuan-tuan. Itu yang dikatakan al-abrar. Orang yang baik. Baik. Baik orang. Kiralah buat mata kau orang. Buat apa-apa. Tolong orang dalam keadaan kesusahan. Kita mampu tengah jalan, kita bukti tolong orang. Nah, jangan bukti lah hutan, terdemo bodoh itu. Nah, tepi-tepi bandar, tepi-tepi boleh lah. Nah, itu Nabi kata, Inna Allah yuhib. Allah bukan Nabi. Allah suka. Orang yang suka buat kebaikan. Itu di antara salah satu ciri yang dikatakan waliullah. Kalau kita cari pasang orang lagu ni, tuan-tuan jangan. Tuan-tuan jangan cari pasang orang baik. Jangan cari pasang. Tuan-tuan tak mesti cari bala, jangan. Atas dunia kita bala. Jangan cari bala orang lagu ni. Jangan main. Wal atqiya. Orang yang betul-betul takut pada Allah, yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Orang yang zuhud, orang yang slow, tak kecek banyak orang dia menung. Hanya mulut dia hanya mengingati Allah. Dia tak pernah kata kepada orang. Hanya mulut dia tidak banyak. Faliyakul khairan aw liyasmut. Dia berkata benda yang baik ataupun dia diam. Dia orang bertakwa kepada Allah. Dia orang takut kepada Allah. Orang marah dia pun dia sabar, astagfirullahaladzim, sabar cik, sabar. Sabar cik. Takut pada Allah, ingat Tuhan. Misalnya dia salah. Salah. Orang tepuk kereta dia, ataupun dia tepuk kereta orang apa. Orang mahu nak apa dia, maaf cik, maaf saya minta maaf. Saya salah. Walaupun dia tidak salah. Itu maaf cik, saya minta maaf mana-mana. Saya salah, saya bayar, tak apalah, saya terus. Ini orang baik, orang bertakwa kepada Allah. Bertakwa ni tak nanti semua duduk atas masjid, ngatik dah, illallah, illallah. Pakai serbai semua, tak nak pecah serbai. Tidak semestinya takwa, tuan-tuan. Hati ni, kita baca hadis pun, hati dia ni hati orang baik. Maaflah, kamu bayar. Orang lagu ni jangan buat kutip bala. Tebi-tebi salah tapah dia, nak renyuk muka, ataupun nak lupuh tangan lah. Lumayan tu tunjuk lumayan. Tebi-tebi kita tapah, buat salah kita orang lagu ni. Dia minta maaf dah, nak sanggup bayar apa, kita tapah gitu. Tak ada lama tuan-tuan, mata lembek lah tangan. Yang buat kutip bala dengan apa-apa orang bertakwa. Kata Allah, jangan bimuharrabah. Waqad barazallahu bimuharrabah. Maka demi sesungguhnya. Qasam ni, Allah istihar peran dia. Wal atqiya. Manakala dan yang ketiganya, sifat yang ketiga orang takwa dan orang waruk ni, orang wali-wali Allah ni, iaitu wal akhfiya. Orang yang suka buat baik tapi dia. Dia tak ayat kau kan? Dia buat baik mana-mana pun dia senyap. Dia buat baik tak ada apa. Siapa dia buat makan ni duit hari ni? Ya, tak kata apa. Orang yang tunjuk dia ni, orang ni. Orang ni. Siapa awak gini ni? Contoh. Siapa dia ni beki laku? Siapa dia terliput kepada ni, apa ni, kepada tenaga nasional laku jalan? Tak ada senyap. Tahu lah. Dia buat baik dalam keadaan senyap-senyap. Tak ada orang tahu yang dia suka buat baik. Lalu tepi-tepi jalan ni tiba-tiba ada pelepuhnya. Ataupun buahnya tengah jalan. Putih kata buat anu tahu. Ya, dia buat baik. Wal akhfiya. Ini antara orang yang tuan-tuan kena ambil pula. Jangan buat balah dia. Kalau dia tu istihad dia ni antara wali dia, wali Allah ni tuan-tuan, dia kita tak tahu tuan-tuan. Saya nak ayat kepada tuan-tuan. Jangan anggap hak rumah gegar-gegar tu wali-wali Allah. Kadang-kadang pak mak hak duduk cedung, pak mak hak duduk erik lembu tu takwa wali-wali Allah.
Ni main wali Allah ni. Tuan ingat main-main ke? Tengok. Ni hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari. Apa ni? Ni hadis hasan tapi asnad sahih. Ibnu Majah ni. Tengok. Nah, ya. Kita jangan kata ustaz ni hebat ni, sama ni orang alim ni jangan. Kadang-kadang duduk tepi bira, duduk main lelak, duduk main dengan kucing. Lepas tu lebih kali wali Allah. Lagu mana sifat tiga orang ni? Sifat wali antara abrar wal aqfiya wal akhfiya. Allazi sifat dia iza ghabun lam yaftakidu. Kalau dia tak ada dalam majlis ni pun. Dalam majlis ni, dalam masjid ni, kalau dia tak ada pun, orang tak ambil peduli. Orang tak ambil peduli. Misalnya katalah dia tak mari masjid, tak mari dalam mesyuarat, tak ada orang kisah. Pasal benda dia tak penting mana. Orang anggap dia tak penting mana. Bukan kata dia ni tak mari ni pun. Email tak mari atau putuk bila tak mari pun. Orang aling. Dia sifat dia allazi iza ghabun lam yaftakid. Kalau dia tak mari dari satu-satu majlis dalam masjid pun, orang tak anggap. Tak ada pun satu. Mari pun serupa, ada sepuluh tak ada. Wujud kal adam. Ada siapa dia tak ada. Sifat orang ni. Orang dia biasa ya. Wa in hadaru lam yad'u wa lam yu'raf. Kalau dia hadir pun orang tak tahu bahawa dia ni orang wali-wali Allah. Dia orang baik, dia orang atqiya, dia orang akhfiya, orang tak tahu. Walam yu'raf, wala yudu, orang tak seru dia, orang tak panggil dia, ataupun orang tidak ya'raf, orang tidak kenal pun dia. Yang ni tuan-tuan. Lalu di Mesir tuan-tuan ramai tuan-tuan orang tu. Saya tahu saya mengaji di Mesir dulu, kita pergi di Masjid Al-Azhar ni, pokok-pokok pia megah ni tuan-tuan hidup tepi jalan, kadang-kadang buta. Hanya tangan je gerak. Tangan dengan mulut je gerak. Dia buta. Kita pergi pukul, kita klik kuliah, kita klik pukul 10:30 kuliah. Kita pergi masjid Mekah. Dan lagi pasal duduk masjid tu suka. Kita tengok dia duduk situ dah. Kita klik kuliah pukul 1, duduk situ lagi dia. Tak gerak-gerak. Pas mari. Kalau ada kuliah kita pukul 3:30, lagi ada lagi dia. Lalu kita pergi jalan di Roksi, kita jalan di Kuasa Azhar, Pak jual beli tu, kita pergi Maya, pergi belum hari, pas kita semai masjid tu, ada juga dia tu juga. Pas kita pergi Pahmai bunyi besok, kita pergi semai, dia juga ada. Pas kita pergi beli-beli orang rumah Pak, yuk pasar besar situ. Bapak budak-budak makan suka di situ. Kita pergi pukul 10 malam tu malam ngarep, pukul 10 kita kurang belah. Dia ada lagi di situ, tidur situ. Mengapa Quran, baca Quran daripada juz 1 juz. Inilah orang-orang lagu ni lah tuan-tuan baca Quran 30 juz lagi. Ada orang lagu ni lah tuan-tuan di Mesir ni. Orang yang menyebabkan dunia ni masih lagi tidak kiamat. Bumi berputar. Pokok kita ni mulut dah lebihnya. Pokok kita ni mulut lah. Pokok kita mulut lebih, serbai lebih. Pokok dia tak ada. Dia tak kecek banyak. Ni. Iza ghabun lam yaftakidu, kalau dia tak ada pun orang tak ambil peduli. Wa iza hadaru lam yad'u wa lam yu'raf, orang tak panggil dia, orang tak kenal dia. Tapi qulubuhum masabihul huda. Tapi hati dia ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati dia ni sentiasa dipenuhi dengan keimanan. Umpama pelita yang mengeluarkan petunjuk. Dia duduk mana saja akan timbul cahaya keimanan. Tuan-tuan. Ni. Qulubuhum masabihul huda. Hati mereka ini umpama pelita yang membawa hidayat. Yukhraju min kulli ghabra al-muslimah. Yang mana cahaya saat ini akan berada di setiap penjuru dunia. Mana-mana tempat gelap dia pergi akan jadi cerah. Kullu ghabra'in muslimah. Dia pergi dah mana-mana perusuk dunia ni, kalau tempat tu mendapat muslimah, apa ni gelap gelita, dia akan pergi apa jadi mendapat petunjuk. Jadi sejuk tempat tu. Kalau tempat tu panas, dia pergi jadi sejuk. Tempat tu sepatut kena musibah,
ataupun kena bala, ataupun kena tsunami, apabila dia duduk situ, cepat tak kena Muslim. Gobrak dia akan jadi cahaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita adalah jauh daripada perkara-perkara riak ni tuan-tuan. Jangan terlibat dengan perkara riak. Jangan ada dalam jiwa kita ni yang boleh membawa kepada riak. Saya nak beri contoh tuan-tuan. Abu Uwais ni tuan-tuan. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni nama dia Uwais Amir. Dia sahabat Nabi. Sahabat tapi tidak terkenal di kalangan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tak kenal pun siapa dia. Uwais. Tak kenal Uwais Al-Qarni. Tak ada orang kenal, tak ada orang suhu. Orang susah duduk di perusuk di Yaman. Tapi Nabi panggil para sahabat Nabi, kata Nabi cerita kepada sahabat, dia panggil semua mana-mana sahabat rapat dengan dia, dia kata kalau pokok menjumpa dengan Uwais Al-Qarni, memintalah kepada Uwais supaya mendoakan kepada kamu agar Allah menghapuskan dosa-dosa kamu. Terkejut para sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kejut. Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar ni orang jamin syurga dah tuan-tuan. Ada dosa. Ada dosa. Tapi kata Rasulullah, kalau menjumpa wahai sahabat-sahabatku dengan Uwais Al-Qarni, berjumpa dengan dia, maka jumpa minta dengan dia, wahai Uwais, tolong doa kepada aku supaya Allah ampun dosa aku. Orang kampung, orang duduk merah, orang duduk tubuh kayu ya. Uwais Al-Qarni. Tapi dia terkenal di kalangan penduduk-penduduk langit. Penduduk langit ni malaikat lah. Tuan-tuan. Dia tidak terkenal di penduduk bumi, tapi dia terkenal dengan penduduk langit. Uwais Al-Qarni. Orang senyap tak kecil banyak. Duk main unta, duk main kambing. Kambing. Nabi pesan. Dia kata kami tak kenal dia, wahai Rasulullah. Nabi bisyarat. Nabi sendiri pun tak pernah jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Nabi tak pernah jumpa. Dia pun tak pernah jumpa. Nabi dia orang susah. Dia duduk kapung. Nak mari mana Madinah? Mana belanja? Cuma Nabi kata dia ni pernah budak ni, orang ni dia pernah kena demi panah. Demi cacar. Dan lekat daripada kesal tu menyebabkan tinggal paruk di atas badan dia ni sebesar duit sekeliling. Nabi beri isyarat. Bisa tak bisa Nabi. Aku percaya lagi tuan-tuan. Kok Nabi kata? Nabi kata dalam kubur tu mu kena azab, jagalah pokokmu. Tu percaya lagi kita. Kita tunggu kena azab dulu baru nak nyesal. Nabi royak kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Ali dan juga orang mana ada. Kalau dia kata tak kenal ya Rasul, siapa dia nak cek lagi mana? Mu nak tahu, mu tanya dia adakah dia pernah kena penyakit kulit dan dia pernah ada lagi bekas di atas bahu dia ni sebesar duit sekeliling. Kesal dia paruk. Nabi pesan. Maka sahabat-sahabat Nabi ni tanya. Selepas Nabi wafat, masa sama pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pakak tanya. Setiap hari rombongan daripada Yaman, anta afikum Uwais, afikum Uwais. Adakah di kalangan kamu ni Uwais? La, kata pendagang-pendagang. Setiap kali datang pendagang daripada Yaman akan bertanyalah para sahabat. Tengok caknanya para sahabat kepada Rasulullah. Nabi pesan gitu, pakak tanya. Gelo tinggal kerja kerana nak cari orang yang bernama Uwais untuk doa supaya dihapuskan dosa kerana takutnya kepada neraka. Allahu Akbar. Kita ni dengar hadis pun main mangga. Nabi pesan. Tak takut manusia lah ni. Allah. Kalau muda-muda tak takut boleh kira ni anak tua, anak mati esok lusa tak takut. Dia berebut harta lagi atas dunia. Dia berebut kursi lagi. Bukan kursi di... Tak kira kursi mana-mana. Kursi KJF pun berebut. Kursi kedai kopi pun berebut. Tak kira kursi mana pun berlaku. Kursi tempat kita makan ni berebut berapa? Mana ada kursi tempat tu atau mana daripada dia tangga. Berebut juga mana duduk. Nama kursi ya pakai berebut lagi. Betul tak? Amen. Ada ke tak?
Di Thailand pula kena juga tak ini. Lupa ya Malaysia. Ni nak menteri-menteri baru daripada Thailand. Tengok lagu mana dia buat. Tengok kerjaan itu, Wallahualam. Lupa yang mana-mana dia ahli politik. Nah, siapa sampai Saidina Umar mari pokok yang ambil tanya. Saidina Umar diri tanya walaupun dia khalifah, walaupun dia perdana menteri tuan-tuan. Walaupun dia perdana menteri, dia tokoh setiap kali orang kata ya khalifah, pokok pedagang daripada Yaman datang. Unggah lagi tinggal. Takhta pemerintahan. Afikum al-Wais la ya khalifah. Klik mula. Dia mengetuk mula negara. Kita nak tiru Saidina Umar Saidina Bakar. Cik boleh belakang Saidina Umar bin Abdul Aziz. Buat ya doknya. Mari ayat pula ya khalifah. Rombongan daripada Yaman mari. Mari tanya pula afikum Uwais. La tak. Naik pula berita. Mari ayat pula ya Rasulullah. Ya Umar, ya khalifah. Jaga daripada Yaman mari. Tanya afikum Uwais. Ya la. Anta Uwais katanya Umar. Nah, anak Uwais. Adakah awak ada pernah kena demam cacat? Dia kena ada bekas sambung sangan duit sekeliling atas belakang? Ya. Tuan tahu mana? Khalifah tahu mana? Rasulullah khabarkan. Sekejap. Aku tak kenal Rasulullah. Tak pernah jumpa sepanjang hidup aku. Sehingga Nabi mati aku tak pernah kenal. Lagu mana muka Rasulullah? Boleh tahu perangai tubuh. Atas tubuh belakang aku dia boleh tahu. Masa mana dia tengok? Kalau bukan diberitahu oleh Special Brown dia. Yakni Malaikat Al-Jibril. Sebab tu tak boleh nak belanja kat sini tuan-tuan. Waktu tubik pada jambil boleh belanja. Walaupun tak ada bini, boleh tak ada anak. Ini kita duduk none-none tubik belanja bogel. Tak ada kata wala. Yang duduk belanja kat sini. Walaupun tak ada anak bini pun. Itu seorang pun ambil kata wala. Sebab tubik pada jambil tu, malaikat ada dulu nunggu. Malaikat kata tak malu kat aku bawa bahasa ni. Kakak ni tak malu kat aku. Kakak ni kata malaikat. Tuan-tuan. Maka Saidina Umar kata, wahai Uwais, Rasulullah pesan kepada kami, para sahabat, Saidina Umar tak ada jumpa. Saya ke Saidina Umar, aku betul hanya dapat jumpa denganmu. Apa pesan Rasulullah ya wahai khalifah? Kata Rasulullah, mu tolong doa kepada hak mana sahabat kita hak mari jumpa mu ni. Ramai-ramai ada hak hidup lagi. Mu tolong doalah kepada Allah supaya Allah hapuskan dosa kami. Duduk Uwais bin Qais. Allahu Akbar. Dia tuan-tuan disayangi oleh penduduk langit. Tuan-tuan bayar ke lagu mana manusia ni. Apabila dia angkat tangan tu, malaikat Hamidah. Belum doa tu malaikat Hamidah. Uwais ni dia angkat tangan dah. Malaikat sudah Hamidah. Tak ada nak minta doa supaya hapuskan dosa pokok para sahabat Nabi ni. Masuk ke semua dalam syurga. Ini tuan-tuan. Jadi kalau kita jumpa dengan tiga sifat ulama saat ni, wali-wali Allah yang dikatakan sifat al-abrar, wal-atqiya, wal-akhfiya, jangan aku kutip balik. Minta dia tolong doa kita. Agak-agak dia wali Allah, dia doa dia tu dimakbulkan oleh Allah. Orang wali-wali Allah ni tuan-tuan, dia akan di Allah akan terima. Sebab wali Allah ni, dia dekat dengan Allah. Lidah dia ni ratban basah, sentiasa zikrullah. Tapi nak cari ni payahlah dalam Malaysia ni apa orang tahu. Mungkin tuan-tuan sendiri tahu wali-wali Allah, tuan-tuan yang tak tahu. Kita tak tahu bahawa kita wali Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Allah yang mengiktiraf kepada malaikat ini wali aku. Kita tak tahu kita wali Allah. Tapi kita tengok cara perbuatan dia, yang dia ada sifat kebaikan yang dia buat, suka buat baik dengan menatai, suka buat baik dengan manusia, suka buat baik tu, suka baik ni. So sifat dia. Dia bertakwa, takut pada Allah. Allah. Duduk, tak pernah kata mulut, tak pernah kata koresnya. Dan dia akhfiat, dia buat baik dia. Dia tak ada tahu. Siapa dia ni? Baik ke jalan ni. Tak tahu kan? Tak tahu lah dia buat. Tak dia. Tapi kita tahu dia. Ni orang lagu ni. Ada ciri-ciri lagu ni. Minta tolong dia doa. Jangan kata dia wali Allah, selalu doa kamu kata. Kamu belanja ayat. Asyik ayat kan. Tahu.
Masa saya tak ada, amo belanja kedai udah. Posto belanja. Ha. Kutuk habis je lah. Ha. Itu lagi. Ini tuan-tuan. Ini baru kita nak ni. Ini antara syarat-syarat. Bukan orang yang cari nama. Orang yang cari nama ni walaupun sebelah bersama mana. Dia tak ada bukan ni wali Allah ni. Ni ngaruk ni. Ni bukan ulama ni. Ular dari semua. Doktor. Bukan ulama. Ular dari semua. Ulama juga ambil pada perkataan ulama. Ulama u. Nah. Dia bukan cari nama. Dia nak ambil nama. Buat support artis. Dia hanya di kalangan manusia tapi dia hanya biasa di kalangan manusia tapi istimewa di sisi Allah. Allah intiraf dia, wali-wali Allah. Hati dia bersih, dia doa akan diterima. Sebab tu dia kata Nabi kata saat ni bahawa dia ni yang dikatakan apa ni? Allah ni yakhruju min kulli ghabra al-muslimah. Daripada dia masuk dari kuasa itu, keluar daripada cahaya-cahaya pelita hidayah ni di mana tempat saja dia berada. Jadi di situ, mari ni Masjid Al-Taqwa, dia cerah Masjid Al-Taqwa. Jadi hidayah ada. Di mana-mana tempat sekalipun. Ini tu. Ingat baik-baik. Tuan-tuan, ada 3 amalan yang paling besar dalam kehidupan kita. Ada 3 amalan yang dalam hadis yang sahih, yang mana kalau kita buat 3 amalan ni tuan-tuan, kita akan selamat di mana-mana saja kita berada, sama ada di dunia ataupun di padang mahsyar. 3 amalan yang besar ni. Tapi kalau 3 amalan ni kita buat kerana semata-mata kerana riya, makin balik tubuh. 3 amalan ni. Kalau 3 amalan ni kita boleh kontrol amalan yang kita buat 3 perkara ni, dia dapat kita pasti kita buat kerana Allah, tuan-tuan akan selamat. Boleh direct masuk syurga tuan-tuan. Amalan, 3 amalan. Tapi kalau silap kontrol, tuan-tuan buat 3 amalan ni tuan-tuan, tapi kerana ada sifat riya, tuan-tuan orang pertama akan dibalas oleh Allah atas pada masyarakat. Orang lain tuan-tuan tak balas lagi, tapi tuan-tuan akan dibalas dulu daripada orang lain. Apa 3 amalan ni? Kita jumpa minggu depan. Aku boleh qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa rafa'na syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.